Hai semua, Assalamualaikum. Okey, so hari ni saya nak ajak macam mana kita nak tulis apa perbezaan copywriting item dengan copywriting content untuk team. Okey, so saya buat part 2, okey. So yang mana belum tengok part 1, korang boleh tengok part 1, ini part 2. Okey. So basically untuk content dekat dalam team, okey, intro kena adalah sama jugalah yang macam copywriting item. Intro selalunya, kalau ini cara saya lah, sebab kadang-kadang cara leader berbeza, tapi ini cara saya. Okey. So cara saya selalunya saya akan intro sama ada melalui PDF, video ataupun melalui typing. Okey. So, kemudian contoh yang dekat sini lah. Okey, kalau dekat sini korang boleh nampak, saya cakap video kan. Okey, saya menggunakan bahan dekat TikTok sebagai intro. Okey, this one intro. Intro saya dengan saya explain lah sikit. Okey, korang kena tahu beza dua benda ni. Maksudnya intro dia itulah topik yang saya nak bincangkan sebelum saya huraikan yang bawah-bawah. Okey, so nampak dekat situ. Kemudian saya explain more dekat bahagian bawah ni. Okay, of course bila sebelum saya nak sharing ni, saya dah hadamkan dulu. Of course saya dah hadamkan dulu, and of course saya dah faham, and saya mungkin ada extra research selain daripada video yang saya bagi dekat team ni. So that's why saya dah keluarkan info-info daripada video ni, saya dah keluarkan melalui typing. Okay, melalui typing. So sebab ada team, okey, ada anak-anak team yang dia mudah faham melalui video. Sebab ada orang yang dia ni orang yang visual. Dia perlukan benda yang nampak di mata. So that's why saya bagi video. And ada orang melalui typing macam ni sahaja, okey, melalui typing macam ni sahaja pun dia dah boleh faham. That's why saya gunakan banyak kaedah untuk make sure anak-anak team faham. Okay, so dekat situ saya menggunakan teknik visual, saya bagi video, kemudian saya ada explain juga. Okay, kemudian dekat sini saya explain refer grafik. Okay, maksudnya dekat situ, okay, korang refer dekat video ni, sebenarnya saya dah explain dah dekat sini, tapi korang tengoklah supaya lebih faham. Okay, kemudian saya akan huraikan dalam bentuk analogi. Ini kadang-kadang kalau korang perasan, lepas saya dah explain gini, saya akan ada penambahan lagi saya punya babel tu. Maksudnya kadang-kadang anak team mungkin tak faham. Okay, mungkin tak faham melalui video ni, melalui sini pun tak faham. So kadang-kadang saya perlukan hurai dalam bentuk analogi. Okay, dalam bentuk analogi, dalam bentuk orang cakap benda yang sama tapi situasi yang berbeza. Kadang-kadang benda tu lagi buatkan anak team cepat faham. Okay, so jom kita tengok bahagian bawah ni pun saya menggunakan visual juga. Okay, maksudnya saya gunakan picture. Okay, and saya explain apa benda topik yang saya nak bincangkan dekat sini. Okay, saya nak cerita berkenaan dengan tenderloin. Maksud dia apa, daging batang pinang sekian, bla 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 apa semua. Okay, kemudian ada part explanation dekat sini. Okay, part explanation. And of course sebagai leader, selain daripada just tengok gambar, video, of course kenalah buat research sikit. Okay, buatlah research sikit, barulah nampak bijak. Barulah nampak bijak. Okay, kemudian okay, dekat sini saya tulis apa, ada kajian lebih dibuat before sharing. So before saya sharing ni, okay, before saya sharing berkenaan dengan tenderloin ni, saya just cari picture, kemudian saya nak tahu extra. Okay, saya research lah, saya melalui pembacaan. So just basic explanation sudahlah, sebab tak perlu nak detail. Depends on topik apa yang kita nak carry. And kalau kita rasa benda tu just mudah, tak perlu nak detail sampai, sebab kita nak jual ni DHB contoh, kita nak jual DHB, so tak perlu nak detail beria sangat. Just kena tahu batang pinang tu dekat bahagian mana je dia punya part tu. Okay, kenapa dia harga dia a bit pricey, sebab bahagian tu kecil je dalam seekor lembu tu. Okay, so bila dah explain dekat situ, anak-anak team akan faham. Okay, ini nampak saya gunakan teknik apa, visual, kemudian saya gunakan teknik typing. Okay, itu berapa jenis dah kejap. Okay, saya kira. Okay, ini satu style, maksudnya style content dia visual. Kemudian style yang kedua adalah typing. Okay, kemudian style yang ketiga adalah research lah, kita punya research kan. Okay, so lagi, okay, so kita tengok dekat bahagian bawah. Ini confirm lah typing sajalah, typing saja, tapi saya include bahagian bawah ni. Kalau korang perasan, ini bahagian yang storytelling. Saya includekan bahagian storytelling. Okay, sebab kadang-kadang melalui storytelling buatkan anak-anak team kita lebih faham, lebih ingat kita punya story ni.
Okay, dia lebih buatkan dia ingat and faham lebih bila kita ada story. Okay, kemudian dekat bahagian bawah ni pun saya menggunakan visual lagi. Okay, saya menggunakan visual lagi sebab ada yang bertanya. Kemudian saya terus intro lah. Okay, saya terus intro. And kemudian saya bebel-bebel sikit. And the part bawah ni mana dapat? Part bawah ni mana dapat? Part bawah ni adalah melalui experience. Okay, melalui experience kita lah. Okay, tadi nombor berapa? Nombor 4. Okay, this one nombor 5. So, melalui experience. Melalui experience, kita boleh create number 1, 2, 3, 4 ni. Okay, tak titi orang lah, tak GM lah, tak nak study lah, tak nak gitulah, tak nak ginilah. So, melalui experience. So, ini cara kita nak bagi content dekat dalam group. Okay, for those yang dah bina team lah. Okay, ini cara saya. Saya just sharing cara saya, and korang nak ikut boleh, nak upgrade pun lagi better daripada saya pun boleh. Ini cara yang saya selalu buat. And content yang sama, okay, content yang sama selalunya. Kadang-kadang saya akan screenshot, okay, saya akan screenshot and saya akan sharing benda yang basic tu. Okay, contoh macam saya nak cerita berkenaan dengan overclaim. Okay, saya nak cerita berkenaan overclaim, saya dah cerita dah dalam group. Tapi saya nak sharing juga dekat saya punya WhatsApp story ke, IG story ke, so that saya boleh tarik viewers lagi. Sebab kadang-kadang viewers ni suka nak membaca, nak tahu ilmu daripada kita. Bukan sekadar dia nak tahu kita ni menjual je kerja. So kadang-kadang saya akan share just bahagian atas ni je. Okay, bawah ni saya tak share dah lah. Okay, just nak intro gitu je. Sebenarnya nak bagi orang highlight dekat point yang ni. Jangan overclaim. So, bahagian bawah ni saya tak sharing dah lah. Bawah ni saya tak sharing. Saya just sharing bahagian atas ni. Part 1, part 2, part 3. Gitu. Okay, so saya screenshot, saya crop. Kemudian saya letaklah dekat WhatsApp story ke. Okay, WhatsApp story. Kemudian IG story ke. FB story. Okay, so dekat situ kita akan start untuk tarik viewers. Viewers kita ni kadang-kadang dia tu fitrah manusia, dia nakkan ilmu. Tapi kalau dia nampak story kita tu asyik menjual, that's why orang tak suka tengok. Kadang-kadang orang akan skip. So alang-alang kita dah sharing, okay, alang-alang kita dah sharing dekat dalam group, so just screenshot yang mana perlu, yang mana tak perlu korang tutup lah. Okay, so just share supaya orang lain dapat manfaat. So ini teknik yang saya gunakan selama dah 3 tahun lebih saya dalam memasak. Hopefully korang dapat sesuatu daripada sharing saya kali ni. InsyaAllah kita jumpa dekat next video. Okay, bye semua. Assalamualaikum.